ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan dimati Allah sekalian? Kita bertemu untuk My Quran Time, baca, faham, amal, untuk selalu kita mengulang kaji, menjemput hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada hari ini kita dalam sesi ulang kaji halaman ke-50 hingga 54 setelah kita memulakan surah yang ketiga, surah Ali Imran, surah keluarga Imran yang amat istimewa, yang ingin kita semak dari halaman ke halaman agar ia mencerahkan kehidupan kita di dunia ini hingga menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama dengan tetamu istimewa yang didatangkan khas daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, iaitu Profesor Dr. Muhammad Najib Abdul Kadir. Apa khabar Ustaz? Assalamualaikum. Masya-Allah. Terima kasih ahlan ke My Quran Time, Dr. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas jemputan. Alhamdulillah. Dan sudah tentunya bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Hari ini kita jauh sikit kerana kita nak belajar banyak daripada Prof. Ya. Pasal saya dulu duduk Bangi kan, tapi tak berkesempatan belajar dengan Prof, dengar nama saja bila Ustaz Syari Abdul Rahman beritahu Prof Najib ya. Hari ini dapat bersama, masya-Allah, dan Ustaz pun dekat dengan dekat dan selalu juga bersama dengan mengikuti kuliah-kuliah daripada Prof Najib. Namun macam itulah Ustaz, kadang-kadang berada jauh Ustaz, kadang dekat, kadang jauh. Jadi hari ini rasa sangat bertuah lah. Amat dekat ya. Betul, dapat dekat berada di sebelah untuk mengutip mutara kata daripada Al-Fadhil. Insya-Allah, mudah-mudahan kita berkongsi. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyaklah kerana berkunjung ini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Profesor Dr. Muhammad Najib Abdul Kadir adalah profesor di Pusat Kajian Al-Quran dan Sunnah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia, dan kita bertuah pada hari ini kita akan mengulang kaji daripada halaman 50 hingga 54 di mana kita akan melihat kepada surah baru ya. Sebelum ini kita meluangkan masa tuan-tuan yang berada di rumah, adik-adik yang bersama Al-Quran, 49 halaman sudah kita lalui secara ringkas. Moga-moga ia memberi pencerahan kepada kita apakah yang Allah inginkan, Allah bekalkan agar kita selamat di atas muka bumi ini untuk kembali ke daerah wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada kebimbangan, tidak ada kesedihan lagi pada waktu itu. Jadi pada hari ini kita ingin memulakan ya dengan Ummul Quran, tapi sebelum itu tuan-tuan, puan-puan, tuan-tuan haji, puan hajah ya, sila share ya di Facebook agar kita dapat kongsikan lagi mutiara pembelajaran kita bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Najib pada hari ini ya. Jadi sudah share? Kalau sudah, jom kita baca suratul Fatihah dipimpin oleh Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita nak mulakan pertemuan kita untuk baca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Sekali lagi kita nak ucapkan jutaan terima kasih, jazakumullah khairal jazak, Allah jazika kepada khairan. Al-Fadhil Prof Dr. Muhammad Najib yang bersama dengan kita di teratak kita My Quran Time. Alhamdulillah. Satu orang kata satu kegembiraan lah. Betul. Dapat bersama dengan ilmuwan kita Ustaz, berkongsi dengan kita, dan tentunya juga bagi sahabat-sahabat Al-Quran semuanya di penghulu segala hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tambah lagi barakah dalam kehidupan kita, dapat pula kita bersama dengan Al-Quran belajar, dan pastinya orang kampung
Prof Nuh, orang Kelantan kita apa khabar? Sahabat-sahabat kita di Kelantan. Prof daripada Kelantan, Ustaz. Ya, ya, betul. Ustaz, Prof ya. Mudah-mudahan Gucil Kuala Kerai. Gucil Kuala Kerai Kelantan. Jadi pakak-pakak sebar, pakak-pakak share, sebarkan pengajian kita pada hari yang barakah ini, sama-sama kita dapat manfaat insya-Allah. Mari kita sama-sama mulakan dengan Ummul Quran suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita membaca surah Al-Fatihah sebentar tadi di mana kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Prof ya, kita memohon diberikan hidayah jalan orang yang engkau yang Allah beri nikmat, bukan yang dimurkai dan bukan yang disesatkan. Salah satu penerangannya ialah dimurkai ini oleh Bani Israel yang dijelaskan lagi panjang dalam surah Al-Baqarah, dan At-Talin ini salah satunya bercakap tentang orang-orang Nasrani yang banyak dijelaskan ya di dalam surah Ali Imran. Jadi kita nak melihat lebih lanjut lagi pada hari ini bagaimana pada halaman 50 ini Allah memulakan dengan alif lam mim, huruf muqattaah yang seperti surah Al-Baqarah, dan diikuti dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian diterangkan dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu pada ayat yang ketiga yang terkandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Jadi mungkin saya terus ajukan soalan kepada Prof ya. Prof, dalam muka surat ini tadi Ustaz Ahmad Tarmizi membacakan ayat 8, Tuhanku, Tuhan kami, janganlah engkau palingkan ya, jangan engkau palingkan hati kami selepas kami mendapat hidayah ya. Salah satu hidayah daripada surah Ali Imran ini, Ali Imran adalah keluarga Imran. Mengapa nama Ali Imran, apa yang istimewanya, dan apakah lagi dapatan baru yang didahagakan oleh penonton di rumah? Saya jugalah yang saya nak belajar daripada doktor. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasul karim ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fazrul. Terima kasih Ustaz Tarmizi. Alhamdulillah. Pertama-tama syukur pada Allah Taala kerana diberi kesempatan untuk berkongsi ilmu. Jadi mudah-mudahan setelah tuan-tuan sudah bertadabbur dan dalam surah Al-Baqarah, jadi alhamdulillah berkatnya hari Jumaat hari ini kita sambung surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Al-Quran memaparkan kepada kita ada 114 surah. Dalam 114 surah ni ada 2 surah yang menceritakan tentang keluarga. Kan? Ini Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita ialah tentang keluarga bahagia. Kan? Keluarga bahagia ialah keluarga yang berpegang teguh dengan iman, keluarga yang berpegang teguh dengan ajaran Islam. Kan? Itu keluarga yang hebat. Hari ini kalau kita nak tengok orang yang hebat, kita akan tengok tentang keluarga dia. Bagaimana keluarga dia? Kalau keluarganya berdasarkan kepada pendidikan, acuan, coraknya dalam bentuk jaga agama, berpegang teguh dengan ajaran, alhamdulillah ini keluarga yang bahagia. Maka Al-Quran dia beritahu kepada kita keluarga yang bahagia ni ialah keluarga Ali Imran. Kan? Kita kena sebut Ali.
Ali itu maknanya keluarga. Ada orang salah sebut Ustaz. Ya, Dia sebut Al-Imran. Dia bukan Al-Imran. Masya-Allah. Nah, dia bukan alif lam makrifah tu. Kan? Dia Ali Imran, keluarga kepada Imran. Kan? Jadi ini contoh keluarga bahagia, Ali Imran. Ada keluarga yang tidak bahagia. Kan? Yang tu yang kita tak mahu. Kan? Allah Taala sebut tetapi tidak menyebut dengan perkataan Ali kat situ, kan? Dia hanya menceritakan dalam surah Al-Masad. Al-Masad cerita bagaimana tabbat yada abi lahabin wa tab, kan? Allah Taala kata kebinasaan kepada Abu Lahab, kemudian wa mar'atuhu, dan isteri dia, maknanya keluarga, kan? Ini keluarga yang binasa. Kenapa keluarga yang binasa? Kerana tidak beriman pada Allah, kerana kufur pada Allah. Jadi dua surah ini kan secara Allah Taala beritahu cerita tentang Ali Imran. Hari ini ramai orang duk tanya, kan? Orang duk tanya kita, siapa Ali Imran ini? Siapa tu? Kan? Nabi ke? Siapa mereka ni? Keluarga ni macam mana ni? Maka Allah Taala beritahu secara khusus, kan? Di mana pada ayat yang ke-33 dan 34 dalam surah Ali Imran, Allah Taala menyebut perkataan Imran ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Ya? Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Zurriyatan ba'daha min ba'd. Wallahu sami'un alim. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, memilih Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran, melebihi segala umat di masa mereka. Tengok, kan? Sebagai apa? Sebagai suatu keturunan yang sebahagiannya turunan dari yang lain, dan Allah Ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka keluarga Imran, Ustaz, keluarga Imran dinisbahkan pada seseorang yang bernama Imran bin Mas'an bin Al-Azhar bin Al-Yud bin Sulaiman bin Daud alaihissalam, dan nasabnya bersambung kepada Nabi Daud alaihissalam. Sampai macam tu. Dalam bahasa Ibrani, Imran disebut dengan Imram. 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 Kan? Kita Imran, dia Imram. Kan? Dan dalam buku Nasrani dia sebut dengan Yuhakim. Nama Yuhakim, kan? Kita pun tak pernah dengar macam, kan? Baik. Maka keluarga Imran ini, yang pertamanya isteri Imran. Dalam Quran sebut Wamrah. Wamra'atu Imran. Kan? Dia sebut dengan Qalatimra'atu Imran. Qalatimra'atu. Berkatalah isteri Imran. Siapa isteri Imran? Isteri Imran tu siapa? Isteri Imran namanya Hannah. Binti Faquda. Sekarang ni nama famous juga tu, Hannah. Kan, nama famous tu. Ada kaitan lah tu. Ada kaitan lah. Hannah, dia nama Hannah. Hannah binti Faquda. Dia adalah wanita yang tekun beribadah. Masya-Allah. Sebab tu dia panggil qanitat. Kan? Orang yang kuat ibadah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut apa dalam surah Imran ni? Iz qalatim ra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Kan? Jadi Allah Ta'ala beritahu bahawa isteri Imran ini dia bernazar. Bernazar apa yang ada dalam kandungannya. Siapa yang dia kandung itu? Anak dia siapa? Anak dia adalah Maryam. Masya-Allah. Kan, awalnya jinak anak lelaki. Anak lelaki. Tapi dapat anak perempuan. Kan? Maryam. Artinya Hannah ni ibu kepada Maryam alaihissalam. Masya-Allah. Kan? Baru kita tahu, kan? Baru kita tahu. Oh, ini hebatnya. Jadi ketika isteri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis." Untuk berkhidmat di Masjid Aqsa. Betul. Masya-Allah. Ini nazar dia.
Kerana itu terimalah nazar itu dari aku, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ali Imran ayat 35. Jadi bila mana saya sendiri baca ayat ni, perhati satu persatu, Allah Akbar. Kan hebatnya. Allah Taala nak ceritanya keluarga yang hebat ini dia mesti bermula daripada ibu bapa yang hebat. Kan saya nak anak saya hebat, mesti saya kena hebat dulu. Ibu bapa mesti hebat. Kan? Ibu bapa mesti berpegang teguh dengan ajaran Islam, baru jadi hebat. Kan? Kalau saya nak anak saya hebat, tapi ibu bapa semayang pun tak, macam mana tak? Ya. Susah sikit anak pun confuse. Kan? Anak confuse jadi kan. Semua salah. Jadi itu didikan kita mesti bermula dengan ibu bapa. Maka Allah Taala beritahu Hannah ibu kepada Maryam, dia ahli ibadat. Orang yang hebat. Kan? Jadi bila mana orang yang hebat, inilah yang Allah Taala tunjukkan. Baik. Siapa anak mereka ni? Anak kepada keluarga Ali Imran. Anaknya yang pertama namanya Asya. Asya. Ini adalah puteri sulung Imran. Ia dinikahi oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Masya-Allah. Kan? Oh, ni isteri Nabi Zakaria, kan? Allah. Dan merupakan ibu dari Nabi Yahya alaihissalam. Asya. Dan dia maknanya dia adalah bibinya Maryam. Masya-Allah, kan? Bukan saudara perempuannya. Jadi dia ada kaitan dengan Nabi Zakaria sebagai isteri dia. Yang kedua, keluarga Imran ni adalah Maryam. Anak kedua. Anak yang kedua, Maryam. Kan? Maryam adalah wanita ahli ibadah dan suci, dan ia merupakan ibu dari kalimah Allah iaitu Nabi Isa alaihissalam. Dan puteri Imran yang satu ini wanita terbaik dan tersempurna, dan kita pun ada satu surah namanya surah Maryam. Allahu Akbar. Kan? Artinya sambungan cerita Ali Imran ini disambung dalam cerita surah Maryam. Jadi inilah dia punya isi daripada surah Ali Imran. Itu kehebatan Al-Quran ini. Apabila kita kaji, kita tengok Allah, dan dia ada kawan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi beritahu apa? Dalam hadis Nabi memuji kepada Maryam. Nabi kata apa? Kamala minar rijali kasirun walam yakmul minan nisa illa Maryam bintu Imran wa Asiyatu mar'atu Fir'aun wa fadlu Aisyah 'ala nisa ka fadli sarid 'ala sa'ir ta'am. Lelaki yang sempurna jumlahnya ramai, dan tidak ada wanita yang sempurna melainkan Maryam bintu Imran. Melainkan Maryam binti Imran dan Aisyah isteri Fir'aun. Dua yang Nabi sebutkan. Dan keutamaan Aisyah dibandingkan dengan wanita yang lain sebagaimana keutamaan as-sarid. Sarid ni makanan. Ustaz, mesti juga. Apa dia tu? Dia panggil sarid. Ini makanan utama orang Arab. Dibandingkan dengan makanan yang macam nasi Arab ke apa Ustaz? Dia makanan tu lebih macam kalau kita makan apa sarid ni macam kalau kita makan mesti ada kuah dia. Itu makanan Arab. Sebab tu Arab kan kalau kita makan nasi Arab apa dia mesti ada kuah. Ada kuah je tu. Kuah sup kalau kita istilah kita. Itu panggil sarid. Oh, itu sarid. Jadi sarid. Jadi artinya sarid ini mesti. Kalau makan apa mesti ada. Mesti ada. Mesti ada. Mesti ada sarid. Jadi itu adalah wanita-wanita yang mulia tu. Wanita yang mulia, masya-Allah. Kan? Dan doktor, bila bercakap tentang wanita mulia tadi itu, kembali balik kepada Ali Imran, dipilih pada ayat 33 tadi kan? Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Nabi Adam tu tak pula diletakkan ala, ataupun Nabi Nuh itu tidak diletakkan ala, tapi kalau Ibrahim dan juga Imran ada ala. Ada apa dia punya perbezaannya kat situ? Baik, kita perhatikan 33 kan, 33. Jadi Allah Taala beritahu innallaha astafa Adama wa Nuhan. Kenapa Allah Taala cerita
Allah Ta'ala pilih Adam dan Nuh. Dia tidak pilih keluarga Adam, dia tidak pilih keluarga Nuh. Kan? Sebab di kalangan keluarga Adam, di kalangan keluarga Nuh ada yang tidak beriman. Okey. Kan? Dia nak beritahu ini contoh keluarga bahagia. Keluarga yang bahagia mesti bermula dengan iman. Kan? Iman. Kan? Kemudian dia sambung dengan wa'ala Ibrahim. Keluarga bahagia adalah contohnya keluarga Ibrahim. Kan? Ibrahim sebagai Khalilullah. Kan? Ibrahim sebagai Khalilullah. Maka Ibrahim dengan anaknya, bagaimana pengorbanan Ismail, bagaimana pengorbanan isterinya Hajar. Kan? Ini dia tunjuk contoh pengorbanan keluarga yang bahagia. Disebut dengan wa'ala Ibrahim. Kemudian wa'ala Imran. Kan? Wa'ala Imran. Kemudian keluarga Imran alal alamin, kepada seluruh alamin. Jadi keluarga, model keluarga ini model keluarga sebenarnya. Secara tak langsung Allah Taala beritahu kepada kita contoh keluarga. Kan? Nabi Adam ada anaknya yang durhaka. Nabi Nuh macam mana? Sama juga kan? Anak dia yang tidak yang kufur kepadanya. Jadi kat situ ada mesej macam ada juga keluarga yang anaknya macam ya degil sikit, Ustaz, betul. Nah itulah keadaan. Jadi kita sebagai kita tanggungjawab kita sebagai ibu bapa, sebagaimana Ustaz baca tadi lah. Kan? Apa dia? Doa. Kan? Yang itulah yang ayat yang pertama sekali yang Ustaz baca dalam ayat yang ke-8 tadi, Rabbana la tuzigh qulubana. Kan? Ya Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami. Rabbana la tuzigh qulubana. Ada Ustaz orang baca la tuzigh. Banyak tak Ustaz? Orang banyak baca. Banyak yang baca itu. Ini kata macam mana baca dengan tuzigh? Ain. Kan? Apabila baca dengan la tuzigh jadi hilang. Betul. nazar. Kan? Kita nak Rabbana la tuzigh. Tuzigh tu dia dah pesong. Terpesong. Kan? Qulubana ba'da iz hadaitana. Itu kata hidayah. Jangan pesongkan hati kami setelah diberi hidayah. Wahab lana min ladunka rahmah, dan kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, innaka antal wahhab. Kenapa? Karena Allah Ta'ala lah, dialah yang maha pemberi. Masya-Allah. Maksudnya bagi nak membina sebuah keluarga itu mesti ibu ayah kena banyak berdoa. Ya, kena banyak doa, sudah pastinya. Dan sebab bila itulah, tengok pada muka surat 51 itu ada cerita cabaran dalam kehidupan ini doktor ya, pada ayat yang ke-14. Mungkin nak minta Ustaz Tarmizi baca satu ayat ini 14. Kalau doktor boleh kongsi nanti apa tadabbur ataupun perkara penting dalam ayat ini bagi membina sebuah keluarga bahagia ya. Kita silakan Ustaz Tarmizi dulu. Terima kasih kepada Ustaz dan juga kepada Prof, khususnya tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya setuju benar dengan kata Prof tadi yang doa tadi, Rabbana la tuzigh itu. Jadi itulah penting sebenarnya Ustaz Prof. Contohnya bila jadi imam Ustaz. Allah bila jadi imam. Macam mana? Makmum dia belajar daripada imam tu. Yalah. Ini kesalahan apa ni Ustaz? Ini kesalahan besar ni. Lahanul Jali ni bertukar huruf. Dan boleh bawa kepada bertukar makna. Betul. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kita dah baca doa ni beberapa belas tahun barangkali, berpuluh tahun barangkali. Rabbana la tuzigh qulubana. Contohlah Prof. Betul. Jadi alhamdulillah pada saat ini, pada hari ini kita belajar. Prof. Ya, betul. Dan tuzigh Allah dapat ulang kaji juga. Secara tak langsung dapat ulang kaji juga dari segi ilmu tajwidnya. Subhanallah, alhamdulillah. Terima kasih Prof. Jadi kita nak baca sekarang ni ayat yang terletak di muka surat 51. Kita nak baca ayat yang ke-14. Panjang juga ayat ni. Dan dalam panduan nanti di skrin kita akan dipaparkan ayat tu. Jadi boleh perhatikan dekat mana yang warna hijau, dekat mana yang warna merah. Warna hijau memberi panduan kepada kita untuk kita boleh berhenti ataupun waqaf. Tapi kita kena ulang balik bacaan kita di permulaan warna hijau, dan yang warna merah itu kita boleh berhenti pada warna akhir warna merah itu, dan kita boleh terus memulakan bacaan kita, tak perlu ulang. Jadi mari kita sama-sama baca insya-Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim ayat yang ke-14 ini maksudnya dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, haiwan ternakan dan sawah. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Jadi ayat ke-14 ini kita ingin pencerahan nanti daripada Prof. Itu cabaran cabaran dalam beragama, dalam memastikan hati ini tidak tuzil tadi tu Ustaz ya. Ada roin tu terlebih pula tu kan. Itu nanti lepas commercial break nanti saya akan kongsikan dekat mana letak huruf ghain. Ghain itu ya. Terlebih ke tak tu Ustaz ya, kena betulkan saya tu kan. Kalau tidak nanti kita yang Ustaz doktor cakap tadi dia jadi ain sahaja kan ya. Dan salah satu cabaran untuk terpesong itu kalau muka surat yang ke-51 ini banyak bercakap tentang amwaluhum ataupun auladuhum dan ayat ke-14 ini ada detail penuh perincian kerana Allah amat menyayangi kita, jangan sampai kita terpesong. Tapi sebelum kita mendengar daripada Prof, kita berehat sebentar. My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli. Ia tiada di tepian pantai. Dapatkan yang original. Tak boleh banyak-banyak. Ada sambungan lagi dia Prof. Ada sambungan lagi. Walau apapun caranya juga, kena daki gunung yang tinggi, rentas lautan api, tak dapat jauh dimiliki kecuali bila kita minta pada Allah ataupun kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya doa tadi Ustaz, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Jadi itulah kadang-kadang ain tu dengan ghain tu tertukar. Ya, betul. Tuzigh jadi tuzir kan. Sebenarnya huruf ghain tu kita selalu sebut Ustaz 17 kali 17 dalam kali, solat betul, kita. Ghairil maghdub. Ya. Jadi selalu kita sebut sebenarnya. Tapi bila mari ayat doa Rabbana la tuzigh ni dia tak cakna. Tak cakna. Rabbana la tuzigh dia main tu. Maknanya tu. Jadi huruf ghain dia terletak pada hujung halqum kita ni. Makhraj al-halqa kan, rongga kerongkong kita ni kan. Okey. Pangkal, tengah dengan hujung. Hujung ni tempat keluar huruf ghain. Kalau kita mandi tu Prof kan, para penonton sahabat-sahabat semuanya, kita buat macam tu kan. Pagi tadi buat tak? Contoh. Contoh. Maknanya di hujung halqum tu ghain. Huruf ghain kat situ dengan huruf kha, dua huruf. Kalau ain dekat tengah. Dengan ha. Jadi kena bezakan tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya huruf tempat-tempat yang keluar huruf ni. Sebab itu dalam episod-episod kita selalu berkongsi dengan ilmu tajwid. Dan barangkali ada sahabat-sahabat Al-Quran yang terlepas pelajaran-pelajaran kita, pengajian kita, maka saya nak mengajak sahabat-sahabat Al-Quran semuanya untuk bersama bergabung dengan kita di platform-platform rasmi kita untuk kita sama-sama ulang kaji
dalam episod-episod yang telah lalu, pengajian tajwidnya, tadabburnya, kesimpulan dan sebagainya, boleh perhatikan ataupun boleh melihat di platform-platform rasmi kita. Kita ada Facebook kita, Facebook Sahabat Al-Quran My #Quran Time. Kita ada juga My #Quran Time. Kita juga boleh dilihat atau boleh tonton kembali di YouTube kita My Quran Time Official, dan juga boleh bergabung bersahabat mengikuti kita di Instagram kita My Quran Time Official. Jadi itulah Prof antara platform kita yang boleh kita kongsikan. Para penonton pun boleh ulang kerja nak tengok pula, sebab kadang-kadang macam hari ni Prof, sahabat-sahabat kita dah pergi masjid awal lah. Contoh kan, betul. Pukul barangkali ada yang pukul 11 dah pergi. Jadi dia nak tengok pula lah Prof. Dia tak puas. Betul, tak puas. Jadi boleh saksikan kita di platform kita di tadi lah. platform sebentar tadi. Sebab ilmu Quran ini dia tak habis. Subhanallah. Dia tak habis. Kan? Seorang tu apabila dia bicara tentang ilmu Al-Quran, maka dia akan bertambah. Dia bukan berkurang. Kan? Itu ana ingat pesanan daripada Profesor Abdullah Ad-Darras kan, dalam bukunya An-Nabaul Azim. Dia kata apa? Dia kata apabila seseorang mengkaji Al-Quran, pasti dia akan menemui mutiara yang berbeza. Subhanallah. Dia sebut mutiara yang berbeza. Bukan mutiara yang sama, mutiara berbeza. Anak kaji, anak dapat mutiara ini. Ustaz Tarmizi kaji, dapat mutiara lain pula. Ustaz Fazlul kaji, dapat yang lain pula. Masya Allah. Walaupun pada ayat yang sama. Subhanallah. Ini kehebatan. Masya-Allah. Itulah kata tak puas. Tak puas, betul. Dan itu yang bila bercakap tentang mutiara tu Prof ya. Ayat 14 ni biasa juga dengar ya, zuyyina linnasi hubbus syahawat, iaitu dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan hingga ke hujung itu. Sebenarnya kalau Prof boleh kongsikan apakah mutiara untuk bekalan kepada keluarga-keluarga yang ingin dibina berteraskan kepada contoh Ali Imran. Masya-Allah. Silakan Prof. Baik. Ayat ini Allah Taala dia bagi sokongan. Masya-Allah. Dia bagi orang panggil pencerahan. Ya. Bagi pencerahan. Kan? Pada ayat yang lain yang Allah Taala beritahu secara khusus, contohnya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak pinak kamu adalah ujian. Maka ayat ini menceritakan bahawa ujian manusia. Ujian manusia ni ialah hubbus syahwat. Di mana? Bermula daripada wanita. Kemudian wal banin, anak pinak. Kemudian wal qanatirul muqantarah, harta. Kan? Dari bentuk harta tadi mah perak. Kemudian wal khailil musawwamah, binatang ternakan. Kan? Kenderaan. Hari ini kita panggil kenderaan. Ya, musawamah tu yang ada brand. Ya, ada brand, ada brand. Lambang kuda ke lambang apa? Ya. Penting. Kita faham. Ya, masya-Allah, masya-Allah. Kalau kereta kancil tak ada. Kan? Tak tengok. Tak pandang. Tak pandang. Kalau mama yang dengan apa ni yang kuda tu. Yang kuda. Allah. Gitu Allah. Masya-Allah. Itu Allah. Wal an'am. Buah-buahan, ternakan, wal harth, dan tanaman. Artinya ini ujian kita. Dalam kita bukan kata kita kena tinggal terus tak. Ayat ini menceritakan bahawa perhiasan. Zuyyina linnas, perhiasan. Ada manusia yang Allah Taala bagi kepada dia benda ni, tetapi dia masih mengutamakan akhirat daripada dunia. Jadi itu yang kita nak. Boleh. Itu yang kita naknya. Ya. Jangan benda ni yang dunia ni yang dapat menguasai jiwa kita. Itu yang jadi lalai. Yang jadi kita lalai ni. Kita nak benda ni alhamdulillah ada kenderaan, ada apa, tetapi kita guna untuk jalan Allah. Kan? Jangan kita guna kemewahan, kesenangan kita untuk kita lupa pada Allah. Itu tak boleh. Kita kena buat yang ni lagi dekat dengan Allah Taala. Subhanallah. Maksudnya ada kereta lambang kuda tadi tu lagi dekat dengan masjid. Lagi dekat. Oh, masya-Allah. Hebat. Ni masya-Allah yang kita kecewanya yang kereta yang gagah tu
tak sampai kat masjid. Oh, tak sampai. Oh, betul. Kan, itu kita rasa Allahu Allahu Akbar. Akbar. Kan? Betul. Patutnya walhal ramai di kalangan Prof. kita yang hebat-hebat Betul, kan. betul, Prof. Tapi kita sangka baiklah Ustaz. Ya. Kan boleh jadi dia tak nak tunjuk kata dia pergi dengan kereta kecil. Kereta kecil, subhanallah. Subhanallah. Masya-Allah. Jadi itu ya Kan? panduan tentang bagaimana kalau pada halaman 50 tadi kita berdoa jangan hati kita dipesongkan, dan salah satu perkara yang bukannya salah Prof nyatakan tadi, teruskan untuk mendapatkan harta pelbagai perkara dalam ayat yang ke-14 tadi, tapi syaratnya mestilah digunakan untuk mendekatkan diri kepada Sebab Allah itulah Ustaz, SWT. ayat itu dia berakhir dengan apa? Wallahu indahu husnul ma'ab. Masya-Allah. Kan? Dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Artinya yang kita duk kejar-kejar ni sebenarnya ada yang terbaik Ustaz. Apa dia? Syurga. Allahu Akbar. Apa boleh sebut syurga tak ada? Nah, tak boleh kita nak banding lah. Tak boleh. Ini yang Allah Ta'ala mengakhiri dengan ayat ni kata, yang kamu duk kejar dengan harta, dengan apa ni, tapi kamu ingat apa? Oh, yang terbaiknya adalah wallahi innahu husnul ma'ab. Yang terbaik adalah syurga Allah. Masya-Allah. Maka ini maksudnya orang yang ada pelbagai harta, pelbagai perhiasan ini, dia menyerah diri Prof ya, kepada Allah. Dan kalau kita merujuk halaman ke-52, ada banyak panduan bagaimana kita ingin menjadi orang yang menyerah diri, yang menjadi Muslim. Salah satunya panduan yang kita lihat kepada ayat 20 yang kita sama-sama ingin baca bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan Ustaz. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul yang saya kasihi dan saya muliakan Fadil Prof Dr. Muhammad Najib. Seterusnya yang saya kasihi juga tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran yang senantiasa berada di depan kaca TV. Ustaz Prof, ada sahabat-sahabat kita Prof dari Brunei, dari Singapura, ada daripada Finland, Germany, Canada. Subhanallah. Hari ini bersama dengan Prof. Kita belajar sama-sama. Pagi tadi ada seorang daripada Seattle, daripada Washington. Mana sekali lagi sebut? Seattle. Seattle. Ya, Bukan di Banting tu. Bukan, Di Washington. bukan di Sentul. Bukan. Di Seattle. Seattle. Call WhatsApp call kan, nak tanya soalan berkaitan Quran ya, pasal dia nak tahu macam mana menguruskan pasal dia kematian si suami. Jadi sebelum ni surah Al-Baqarah kan cerita tentang perkara tersebut. Jadi dia berhubunglah, kena cakaplah sikit bahasa Seattle. Seattle. Tapi campur-campur lah, orang Melayu. Okay. No Tapi dia worries. kenal, dia nak sangat ikut pada Al-Quran ini, yang kita doakan kepada puan di Seattle, Washington, untuk terus bersama dengan Al-Quran. Dan mohon Prof nanti di hujung nanti doakan ya kepada semua rakan-rakan kita, insya-Allah. Silakan. All the Ustaz. best to all our friends. Yes. All around the world. All the world. Bahasa settle tadi. Bahaya tu. Kita settle, kasih settle. Okey. Ayat yang kita nak baca seterusnya iaitu ayat yang ke-20. 20 Ustaz ya. Okey, ayat yang ke-20 ni kita pernah kongsikan sebelum ini, ada satu kalimah nama dia mad lazim kalimi muthaqqal, iaitu fa in hajjuka. Kalimah ataupun mad lazim kalim muthaqqal ni terdapat juga dalam surah Al-Fatihah kita selalu baca Prof. Waladdallin kan, waladdallin. Jadi mari kita baca sekali lagi ayat yang ke-20 ni, kita dengar betul-betul, kita ikut sama-sama baca insya-Allah. Berapa harakat Ustaz? 6 harakat. 6 harakat. Tak ada diskaun. Tak ada diskaun. Tak ada diskaun. Tapi kita dengar kadang-kadang imam pun tak sampai 6 Tak Ustaz. sampai Ustaz. Bro, sebab tu kita kata tadi betapa pentingnya seorang driver ataupun imam ni. Sebab apa? Sebab bacaan imam ini makmum akan ambil maklum. Ya, betul. Jadi kalau sekiranya bacaan daripada imam tidak tepat, makmum pula beramal dengan bacaan imam, ikut dia ulang lagi ulang makin sebila baru nak betul tu Prof. Subhanallah. Jadi perlu sangatlah diberi perhatian Prof. Antara usaha sikit-sikit usaha daripada My Quran Time Prof, berkongsi dengan sahabat-sahabat penonton. Kita ada segmen tajwid, kita ada tadabbur. Jadi mudah-mudahan harap sahabat-sahabat semua dapat belajarlah sikit-sikit sebanyak asasnya. Betul. Okey. Jadi kita baca ayat yang ke-20 di muka surat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن
وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد صدق الله العظيم. Surah Al-Azim pada ayat yang ke-20 ini adalah jawapan. Kemudian jika mereka membantah engkau wahai Muhammad kepada kita sebagai pengajaran, katakanlah aku berserah diri kepada Allah dan orang-orang yang mengikutiku, dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang yang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam berarti mereka telah mendapat petunjuk, tetapi jika mereka berpaling maka kewajipanmu hanyalah untuk menyampaikan dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Jadi di sini Prof, bila Allah menyatakan innad-dina 'indallahil Islam pada ayat yang ke-19, kemudian didebatkan oleh orang-orang lain, ya, orang-orang lain bercakap tentang bukan Islam, ya. Jadi dalam surah Ali Imran ini sebenarnya ada panduan-panduan bagaimana menyerah diri, terutama kalau Prof menyatakan tadi membina keluarga, ya. Jadi kalau boleh Prof cerahkan sikit ayat 20 ini, Islam dan juga hidayah ini seperti sama tetapi ada perbezaan istilah yang kalau boleh dicerahkan pada penonton, pada saya sendiri pun, ya, nak tahu hidayah itu apa, Islam itu apa. Walaupun istilah ni banyak kali dah guna, kan, tapi kalau ia dicerahkan dengan panduan ayat 20 ini, moga-moga tuan-tuan yang di rumah kita membina keluarga dengan hidayah Islam yang sebenarnya. Silakan Prof. Sebenarnya kalau kita tengok keunikan Al-Quran, ijaz Al-Quran itu bila mana surah Fatihah, di akhir surah Fatihah Allah Ta'ala menceritakan bahawa ada 3 golongan. Golongan mukmin, golongan Yahudi, golongan Nasrani. Maka ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kan? Ghairil maghdubi alaihim itu adalah Yahudi. Yahudi diceritakan dalam surah Al-Baqarah. Kemudian waladdallin Nasrani, maka di sinilah surah Ali Imran. Nah, permulaan surah Baqarah Allah Ta'ala menceritakan 3 golongan. Mukmin, kafir, munafik. Dan dalam kafir ini, inilah Yahudi dan Nasrani. Maka terperincinya cerita tentang Yahudi itu dalam Baqarah. Ali Imran ini menceritakan tentang Nasrani. Maka dalam ayat yang ke-20 ni Allah Ta'ala menceritakan bagaimana mereka ni berhujah, kan, berdebat tentang apa? Nasrani ini mengatakan Tuhan ada Trinity, kan? Dia kata ada Ruhul Kudus, ada Maryam, ada Isa, kan? Itu fahaman Trinity itu. Maka yang inilah yang Allah Ta'ala kata fa in hajuka faqul aslamtu wajhillah. Jika mereka berhujah, membantah engkau, artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi orang yang beriman ini fa in aslamu faqad ihtadaw. Jika mereka beriman, mereka dapat petunjuk. Apa dia fa in aslamu? Islam itu. Maknanya mereka menyerah diri kepada Allah, artinya beriman kepada Allah. Bila mana kita iman, hidayah, maka Allah Ta'ala kata faqad ihtadaw. Orang yang beriman fa in aslamu faqad ihtadaw. Bila mana mereka beriman, sudah pastinya mereka dapat hidayah. Artinya mana dulu Ustaz? Islam dulu ke hidayah dulu? Satu tu. Jika Islam maka dapat hidayah. Nah, sebab Quran kata fa in aslamu faqad ihtadaw. Islam dulu dah tu. Kan? Islam dulu. Jika mereka masuk Islam, bererti mereka telah mendapat petunjuk. So,
Hidayah dulu lah tu. Ayat tu boleh balik saja. Sudah perlu Kita serahkan itu sebab dia kata. Di mana tu? Kan? Sudah pastinya menunjukkan bahawa hidayah dahulu. Hidayah dahulu. Baru ke Islam. Kan? Hidayah ini Ustaz, dia terbahagi kepada berapa Ustaz? Katanya Profesor Dr. Wabah Zuhaili, dia ada satu kitab dia namanya Tafsir Al-Munir. Tafsir Tebal. Kan? Dalam Tafsir Al-Munir tu dia ada 15 jilid Ustaz. Betul. Kan? Jadi dia menceritakan tentang hidayah kat situ. Maka hidayah kat situ ada 5 peringkat. Nanti kita bicara. Kita bincang. Kena Masya-Allah. mari pulak tu. Jadi kena mari tak cukup yang ini. Kata orang kampung Prof, kena mari pulak. Kena mari. Dan Kan? menarik tu. Yang tu yang dia mulakan bahawa hidayah itu yang pertama, Ustaz beritahu yang pertama. Yang pertamanya ialah bermula dengan dia panggil hidayah fitriyah. Hidayah semula jadi. Sebab itulah yang Allah Taala mulakan fa in aslamu faqad ihtada. Jika mereka Islam, sudah pasti mereka dapat hidayah. Erti hidayah dulu. Mereka dapat hidayah. Kan? Itu kata hidayah, kata fitrah, hidayah semula jadi. Kan? Jadi ini yang Allah Taala beritahu kepada kita. Maka hidayah tu apa dia? Hidayah kan katanya Ar-Raghib Al-Asfahani, dia kata hidayah tu ialah ma'rifatul haq wal amal bihi. Kita mengetahui perkara yang benar dan kita beramal dengan kebenaran. Itu hidayah. Itu namanya hidayah. Jadi sekarang ni orang ramai tahu, buat tak? Beramal tak? Jadi maksudnya tak dapat hidayah. Belum capai. Belum capai. Kena cari lagi lah tu. Tahap hidayah tu. Dia tahu. Ya, sebagaimana kita tahu hari ni, baca Quran satu huruf nilainya 10. Ramai orang baca tak? Kan? Sibuk katanya. Saya Tak ada masa dengan Quran. Ya Allah, cuba Ustaz tanya. Ustaz tanya yang jemaah-jemaah yang Ustaz pergi mengajar, tanya dia, berapa kali setahun khatam Quran? Mereka akan jawab apa? Sekali pun susah nak habis. Susah nak khatam. Kan? Baru ni kita Ramadan tak ada. Kan? Ramadan baru ni tak ada Ustaz. Kan? PKP. Tak boleh nak tarawih, tadarus tak ada. Tadarus tak ada. Tak ada khatam. Tak buat, tak ada khatam. Allahu akbar. Kan? Sampai macam tu sekali kita. Allah. Betul. Anak baru ni terdengar kuliah daripada Prof menyatakan tentang baca qul huwallah bulan berkali, al-falaq ada Prof sebut baru ni di satu kuliah di Johor tu sempat dengar tu, maksudnya galakkan untuk baca Quran. Itu di Masjid Negara. Di Masjid Negara, subhanallah, dekat kita ni. Masya-Allah, bila doktor highlightkan tadi tentang mengenal kebenaran dan beramal, ya. Amal tu juga sebahagian daripada hidayah, ya. Pasal kalau kita tengok di ayat 20 ini ada istilahnya wa kullil ladzina utul kitab, orang-orang ni diberi kitab. Maksudnya dia ada kitab, dia dah tahu, tetapi bila dia tidak mahu beramal, menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun menyerah diri aslamtum itu, rupa-rupanya itu belum dikira hidayah, ya. Maksudnya kalau katakan kita lah Ustaz, ya, orang Islam tahulah sikit-sikit, wajib solat ni, kan, tapi nanti dululah, kan, malah kan, contohnya. Maksudnya hidayah belum lagi cukup, ya. Masya-Allah, itu penerangan, penjelasan yang amat bermakna pada hari ini untuk kita sama-sama ambil daripada surah Ali Imran yang kita doakan kita diberi hidayah sebenar-benarnya, ya. Tapi kita tak tahu 5 kategori itu lagi, kena program akan datang lah, ya. Baru satu. Tapi kita berada di penghujung ini, ya. Kita dah di penghujung, Ustaz, ya. Jadi itu sebabnya nak minta satu kesimpulan ringkas daripada Prof tentang surah Ali Imran dan juga Quran, ya, kepada semua penonton My Quran Time, agar kita dapat bersemangat mendengar dan bersama dengan Al-Quran. Silakan Prof. Baik, dalam ayat yang kita baca secara tadabbur ini, yang penting kepada kita ialah kita nak bina keluarga yang bahagia. Maka pembinaan keluarga yang bahagia mesti berteraskan kepada ajaran Islam yang mantap, yang kukuh, yang kita bina, kan, dari sudut akidah kita, kan, akidah yang sahih, amalan kita, ibadat kita yang kita buat tu yang berlandaskan kepada
syariat. Syariat Islam. Jangan kita saya akidah dah okey dah, tapi ibadah kita lintang bukan tak jadi. Kan mesti berdasarkan pada akidah yang sahih, ibadah yang tepat. Dan ibadah kita tu yang tepat. Kemudian penampilan kita dengan akhlak yang terbaik. Maka inilah Ali Imran ini memaparkan kepada kita semua. Sebab apa? Keluarga Imran itu keluarga yang baik, daripada isteri yang baik, suami yang baik dan anak-anak yang baik. Sebab cucu daripada Imran tadi siapa dia? Isa alaihissalam, Yahya alaihissalam, semua yang baik, kan? Jadi yang baik inilah yang kita akan jadi sebagai role model kepada kita. Barulah kita bahagia dunia, bahagia akhirat. Muflihun di hujung surah Ali Imran ini. Masya-Allah. Jadi terima kasih diucapkan pada Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir bersama pada hari ini, dan sudah tentunya kita perlukan lebih banyak lagi mutiara daripada Prof dalam kekangan waktu yang ada ini. Alhamdulillah kita dapat 4-5 mutiara kalau kita kira begitu. Kalau satu mutiara harga 1 juta, wah dah dapat 5 juta dah ni. Dan lebih daripada itu ialah mutiara ini kita nak bawa dan kita mohon Allah beri rahmat, bukan sekadar 5 juta Ustaz. Dah sampai ke syurga nanti. Ya Allah cakap pada ayat yang sebentar tadi, iaitu pada ayat yang ke-15 ya, qul unabbiukum bi khairum min dzalikum. Apakah yang lebih baik daripada itu bagi orang yang bertakwa, inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar, dapat syurga, ada sungai. Pasal setakat ni Prof saya kat rumah bathtub tak ada, swimming pool lagi tak ada, yang ada longkang je. Jadi harapnya kalau tak di sini Prof tolong doakan kami semua, bagi penonton semua untuk mendapat rahmat Allah hingga diizinkan ke syurga fi tahtihal anhar. Mohon Prof untuk mengakhirkan dengan doa kepada kita semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau memasukkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan kurniakanlah kepada kami rahmat daripada sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, kepada Engkau lah kami kembali. Ya Allah, terimalah keampunan dan rahmat-Mu kepada kami ya Allah. Bukakanlah pintu hati kami ya Allah. Mudahkanlah untuk kami memahami Al-Quran, beramal dengan Al-Quran, untuk kami bahagia dunia dan hari akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Prof Dr. Muhammad Najib yang sudi membacakan doa sebentar tadi, diaminkan oleh tuan-tuan, dan kita menggalakkan, menyeru kepada tuan-tuan untuk terus bersama dalam My Quran Time dengan platform Wakaf untuk Ummah sebagai satu usaha kita bersama berjuang untuk menyebarkan lagi mushaf Al-Quran dan program berkaitan dengan Al-Quran agar hidayah ini mencetuskan amal Islami, menyerah diri kepada Allah hingga terbinanya keluarga-keluarga yang mencontohi kepada Ali Imran sebagaimana yang kita bincang sebentar tadi. Jadi kita akan bertemu pada jam berapa Ustaz? Hari ini kita pada Jumaat masih lagi jam 5 petang. 5 petang. Okey, dan kemudian 10 malam dan juga 6 pagi. Rancangan ini dibawakan khas daripada Mofas, dan insya-Allah kita bertemu lagi dalam My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak.